Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita mendengar pesanan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahawa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah Ta'ala fiha wabda' biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab wa in kana fadlan fanawil. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tiadalah meninfakkan seorang lelaki ke atas dirinya dan ahli keluarganya di mana dia mengharapkan ganjaran pahalanya, melainkan Allah Ta'ala akan membalasnya. Dan mulalah dengan tanggunganmu, maka sekiranya ada lebih, berilah kepada kerabat yang paling dekat, dan sekiranya masih ada lebih, berilah kepada orang yang memerlukan. Ini hadis mauquf sampai kepada Ibnu Umar sahaja, bahawa menceritakan tentang infak atau perbelanjaan yang dikeluarkan oleh seseorang lelaki atau ketua keluarga, kalau sekiranya dia membelanjakannya itu sama ada untuk diri dia sendiri, untuk keperluan dia, ataupun untuk keperluan anggota keluarganya. Dan yang penting di sini diikat dengan syarat dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi ganjaran kepadanya. Kemudian beliau memberikan tertib perbelanjaan itu. Wabda' biman ta'un, mulakan dengan keluarga dulu, isteri, anak. Kemudian kalau ada lebih, untuk kaum kerabat yang terdekat, dan kalau ada lebih kepada orang-orang yang memerlukan. Maknanya kalau kita lihat pun, walaupun hadis ini adalah hadis mauquf, iaitu yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tetapi di sana banyak lagi ayat Quran yang memang menjadi kewajipan ketua keluarga untuk membiayai perbelanjaan keluarganya. Seperti juga dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ke atas bapa untuk memberikan perbelanjaan, rezeki makan dan pakaian kepada isterinya atau kepada keluarganya. Ikut kemampuanlah. Kalau orang itu kaya, sesuailah dengan kekayaan dia. Kalau orang itu miskin, jangan minta lebih daripada apa yang dia mampu. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ini Allah sebut dalam surah At-Talaq. Orang yang mempunyai keluasan harta, lebih hartanya, maka dia boleh belanjakan setakat mana lebihnya. Tetapi kalau Allah SWT sempitkan rezekinya, maka belanjakanlah mengikut apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Jadi itu yang Abi tulis dalam Facebook. Zaman PKP ini adalah zaman perlu banyak tolak ansur, sebab realiti hari ini, khususnya untuk suami-suami yang bekerja sendiri, masa ini tak ada pendapatan. Adalah kerajaan bagi insentif sikit, tapi tidak berpanjangan. Nilai duit kita hari ini kecil. Bawang pun sekarang sekilo dah RM14 bawang. Sebaliklah keluarga kita tak makan bawang macam makan apple. Maknanya lambatlah sikit habis. Jadi nilai duit tu sikit sekarang. Suami tak ada kerja, tapi isteri dia kerja kerajaan. Dalam terma-terma perjanjian, dia kena bekerja
WFH, work from home. Dia kena bekerja maka di rumah, jadi gaji jalan, maka barangkali gaji isteri itu bolehlah menampung perbelanjaan harian di rumah. Jadi banyak kena tolak ansur di sini. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha tadika, sekolah agama rakyat dan sebagainya. Barangkali adalah bantuan-bantuan daripada kerajaan, tetapi kadang-kadang tak cukup. Maka mak bapak pun dalam dilema, nak bayar yuran ke tidak, Dalam hal ini perlu kepada perundingan sebenarnya. Mak bapak jangan lupa jasa guru-guru ni. Waktu kita senang dulu, guru-guru ni yang jaga anak kita. Tapi mengapa kalau zaman susah kita tak ingat sedikit jasa-jasa mereka? Maknanya kita cari pendekatan win-win situation. Kemudian Allah Ta'ala janji dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kita nafkahkan terhadap sesuatu, Allah akan ganti balik. Sebab punya khazanah rezeki itu bukan kita, bukan akaun bank kita, tetapi rezeki itu adalah datang daripada Allah. Dan kita kena faham juga rezeki itu bukan setakat duit, umur, badan yang sihat juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita melihat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imraati. Bagi kamu apa yang kamu nafkahkan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, kecuali Allah akan bagi pahala sehingga makanan yang dimasukkan ke dalam mulut isteri. Jadi ada pahala. Dan sekarang PKP ni juga sudah memberi kesan terhadap keharmonian rumah tangga. Sudah banyak juga kes-kes penderaan, kemudian keberantakan keluarga. Sebab ada keluarga yang membina kebahagiaannya kerana duit. Duit ada banyak, dia bahagia. Ya betul, duit itu faktor kebahagiaan, tetapi duit tak boleh bawa bahagia. Kadang-kadang kita tengok contoh, orang miskin tak ada banyak duit tapi dia bahagia. Orang kaya banyak duit tapi dia susah hati. Duit boleh bawa salah satu faktor kebahagiaan, tapi bukan duit itu bawa bahagia semata-mata. Jadi kita daripada kecil lagi sebenarnya perlu dilatih untuk infak duit, untuk menjauhkan atau meleraikan kebergantungan kita kepada dunia ni. Salah satunya adalah kita melepaskan apa yang kita sayang. Di antara perkara yang manusia sayang adalah duit. Sebab itu dalam satu hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma i'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma i'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba itu malaikat akan mengunjunginya, dua malaikat. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, gantikanlah apa yang diinfakkan oleh dia ni. Kemudian satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, musnahkanlah apa yang dibakhilkan oleh yang orang ini tak nak keluarkan infak, dikedekut, musnahkanlah apa yang ada. Jadi kalau kita nak bertambahnya rezeki kita diganti lebih baik, kita kena infak. Tapi dengan syarat, infak ini tidak boleh membazir. Yang kedua, tidak boleh hubbu syuhrah. Hubbu syuhrah ni maksudnya dia infak untuk bermasyhur-masyhur. Setengah orang ketika senang, dia suka tayang kemewahan dia. Tapi bila susah, dia minta bayaran atau minta bantuan, dan orang dah tengok dah hari tu, tengok kereta berderet-deret. Takkan dia nak samakan diri dia dengan orang B40 yang tak ada pendapatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan kita manusia-manusia yang dunia itu tidak melekat dalam diri dia, dalam jiwa dia, dan salah satu cara untuk dia melepaskan dunia ini sedikit-sedikit, kerana akhirnya kita pun akan tinggalkan dunia ini, adalah dia melepaskan apa yang dia sayang sikit-sikit, iaitu harta yang ada pada diri dia. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman dalam perkara ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.